Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulullah. Saudara Azaliyaku yang bahagia, sahabat saya Ustaz Azmi Syamsul Rahman, selaku Pengerusi Wadah, Pimpinan Wadah, Pimpinan Adim, Ibu bapa dan anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya dimaklumkan bahawa hasrat wadah dan juga adim dan sekolah yang untuk mungkin dana bagi pembinaan sekolah yang lebih selesa, sekolah dengan tahfiz dan juga sains, yang saya fikir merupakan satu niat dan termurni yang perlu kita lakukan. Tuan-tuan dan puan sekalian, agama Islam ini adalah agama optimis. Sebelum kita melakukan suatu projek yang besar, kita mesti mempunyai semangat optimisme yang tinggi bahawa satu hari nanti projek besar ini akan menjadi suatu realiti. Optimisme ini adalah sebahagian daripada agama Islam. Digambarkan ketika Suraqah bin Malik menyerang ataupun ingin membunuh atau menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berhijrah, belum pun sampai ke Madinah. Baginda dikejar oleh Suraqah bin Malik yang dijanjikan dengan 100 ekor unta seandainya dapat menangkap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kehendak Allah Taala, 3 kali kudanya ditelan di padang pasir. 3 kali dia terjatuh, maka dia yakin bahawa tidak ada kuasa yang lain daripada ini kecuali kuasa yang lebih besar daripada apa yang kita. Maka akhirnya bergabung agama Islam. Suraqah bin Malik dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah belum sampai ke Madinah, ketika Rasulullah berada dalam keadaan masih lagi ketakutan, diserang ataupun dikejar dan dibunuh oleh kafir dan oleh kafir-kafir Quraisy. Rasulullah mengatakan kepada Suraqah bin Malik, mahkota Raja Parsi akan menjadi milik kamu, ya Suraqah. Tidakkah kamu, ya, aku menjanjikan kepada kamu mahkota Raja Parsi. Ketika itu Parsi adalah merupakan kuasa besar dunia, ya, kuasa besar dunia yang setanding dengan kuasa Rom yang berada di kota Konstantinopel. Optimisme yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Suraqah bin Malik menjadi kenyataan 22 tahun kemudian ketika Umar Al-Khattab mengalahkan Raja Parsi, maka didapati himpunan harta-harta ghanimah yang beliau dapat daripada peperangan tersebut. Maka kelihatan mahkota Raja Parsi berada di situ. Maka terus Sayyidina Umar mengatakan, mana Suraqah bin Malik? Inilah yang dijanjikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika baginda sedang berhijrah. Sila, inilah milik kamu, ya Suraqah bin Malik. 22 tahun kemudian menjadi suatu realiti. Optimisme ini harus kita tanam, tuan-tuan dan puan sekalian, kepada seluruh warga yang mempunyai anak-anak yang sedang dididik, ya, di sekolah ini pada hari ini. Begitu juga ketika perang Khandaq, Rasulullah SAW ketika dalam perang Khandaq, ketika berhadapan dengan puluhan ribu kafir Quraisy ingin mengalahkan ataupun menawan kota Madinah, dan dibuatkan Khalid sebagai satu strategi untuk menghalang kemarahan tentera yang jumlahnya berganda-ganda daripada tentera muslimin. Dan ketika itu Rasulullah SAW telah mengemukakan satu hadis yang sangat popular. Hadis yang berbunyi, la tuftahana Konstantiniyah fala ni'mal amiruha wa ni'mal jaisul zalikan jais. Ketika dia diserang oleh puluhan ribu tentera kufar ingin menghancurkan kota Madinah, Rasulullah telah mengungkapkan satu hadis bahawa kota Konstantinopel kamu akan menawan kota Konstantinopel, dan yang menawannya itu nanti adalah sebaik-baik pemimpin dan sebaik-baik raja. Sebaik-baik raja dan juga sebaik-baik tentera. Ungkapan ketika berada dalam keadaan diserang, ungkapan optimisme yang disampaikan oleh Rasulullah SAW
ketika baginda dalam keadaan tertekan, diserang dan dikepung oleh tentera-tentera kufar. Optimisme itu ditanam dan 800 tahun kemudian ianya dibenarkan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. 22 tahun, satu mengalahkan tentera Rom, mengalahkan tentera Parsi, kemudian 800 tahun kemudian menjatuhkan kerajaan Konstantinopel, kerajaan Rom Konstantinopel 800 tahun kemudian. Optimisme ini ditanamkan bermakna pengajaran yang kedua. Pertama, kita kena optimis bahawa satu hari nanti, sama ada ketika hayat di dalam badan ataupun mungkin anak kita, mungkin akan cucu kita, akan menjadi suatu realiti nanti sebuah sekolah yang kita idam-idamkan akan melahirkan para hufaz yang mendalami ilmu sains yang akan menembus maruah umat Islam supaya kembali menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Ini cita-cita kita. Ya. Jadi kita kena ada satu optimisme, suatu sangka baik, suatu azam, satu cita-cita bahawa ianya akan menjadi suatu realiti. Bahawa satu hari nanti, kalau tidak anak aku, kalau tidak cucu aku ataupun cicit aku akan dapat sama-sama menikmati sekolah tersebut. Yang kedua, selain daripada optimisme, kita kena berkeyakinan apa pun yang kita usahakan itu dia tak lari daripada konsep ajalin musamma. Ajalin musamma makna setiap perkara yang kita rancang itu ada time frame dia yang Allah Ta'ala tentukan. Kejayaan usaha-usaha kita, sama ada berjaya ataupun tidak, bergantung soal konsep ajalin musamma. Tiba waktunya Allah Ta'ala mengatakan dalam masa 1 tahun sekolah ini akan menjadi satu realiti. InsyaAllah dalam masa 1 tahun, sama ada kita siap atau tidak siap, sama ada kita bersedia atau tidak, sama ada pada hari ini kita baru dapat 100,000 ringgit, sama ada cukup tak cukup 1 tahun ajalin musamma kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ianya akan menjadi satu realiti. Akan ada sumbangan-sumbangan, akan ada bantuan-bantuan Allah yang datang daripada mana-mana. Jadi untuk itulah yang kedua, apa pun yang kita lakukan, kita diminta untuk berusaha, jangan memikirkan soal natijahnya. Yang kita fikirkan, adakah kita benar-benar berusaha untuk menjayakan, mengutip dana bagi memastikan sekolah ini menjadi satu realiti. Ada pun kejayaan, bila akan dia akan berlaku, ia terikat dengan konsep ajalin musamma. Ajal itu masa musamma yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Perkara yang kedua. Perkara yang ketiga, untuk menjayakan mana-mana projek sekalian. Ya. Saya terlibat dalam kerja-kerja dakwah ni sejak umur 18 tahun sampai dah sekarang 54 tahun. Tak ada kerja lain, inilah kerja saya. Untuk membantu buat sekolah, untuk membantu buat madrasah dan sebagainya. Mesti ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebarang perjuangan ini tidak bermula dengan dana yang banyak. Perjuangan untuk menegakkan agama Islam tidak bermula dengan orang yang banyak. Perjuangan untuk menegakkan agama Islam bermula dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku siap sedia untuk menyerahkan sepenuh jiwa raga perjuangan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Maka nanti jalan-jalan itu akan datang. Wa may yattaqillah yaj'al makhraja. Ini penting, keyakinan. Kalau kita berbicara soal kita tidak ada orang, kita ada 2-3 orang masing-masing sibuk, jangan nak buat sekolah dipakai sampai 24 juta. Kita bermula dengan masalah-masalah keyakinan kita kepada ayat intan surah ayat surkum wa yusabbit aqdamakum. Kalau kamu menolong agama Allah, maka Allah Taala akan menolong dan meneguhkan kepada kamu. Di mana keyakinan kita dengan ayat Allah Subhanahu Wa Taala ini? Yang kita nak lakukan adalah menolong agama Allah Taala untuk melahirkan rajulul mabda, pemuda-pemuda yang berprinsip, pejuang-pejuang Islam yang akan menembus maruah kita yang telah 90 tahun dunia Islam tanpa khalifah. Sejak jatuhnya Pak Osmania pada 1924 sampai pada hari ini 2014, umat Islam menderita kerana tidak berperanan mengangkat dirinya sebagai khalifah Allah di muka bumi ini. Dah 90 tahun, tuan-tuan dan puan sekalian. Apa berlaku kepada kita? Tiap-tiap tahun bertambah masalah demi masalah demi masalah demi masalah. Gaza itu tiap-tiap Ramadan akan dibunuh oleh rejim Arab Zionis. Tiap-tiap Ramadan dia akan menyerang, dia akan membunuh.
tahun lagi untuk melahirkan khalifah, untuk melahirkan mujaddid abad baru ini. Kalau kita mengambil satu hadis mengatakan tiap-tiap di penghujung abad aku akan melahirkan seorang mujaddid yang akan memperbaharui agama ini, memperbaharui prinsip-prinsip keagamaan, menyuntik balik semangat Islam tiap-tiap 100 tahun. Bermakna kalau kita mengambil sampai 24 lagi 10 tahun kita bertanggung jawab untuk melahirkan khalifah-khalifah Allah di muka bumi. Inilah cita-cita saya ketika kami mendapat anak namanya Ahmad Ambar. Kamu akan menjadi khalifah Allah di muka bumi ini. Kamu akan berperan sebagai khalifah Allah di muka bumi itu. Karena itu kamu kena dipersiapkan untuk menjadi khalifah Allah, dipersiapkan untuk menjadi pemimpin. Maka saya hantar dia ke Turki untuk belajar mengenai dakwah semuanya, dan kita hantar duduk di madrasah Jamaah Khairat untuk mendalami Al-Quran yang diajar oleh Imam Badi'ul Zaman Said. Ini penting ya. Jadi untuk itu kita kena ada keyakinan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kita banyak kali kita baca ayat ini, tetapi bila tiba masa diperlukan untuk bantuan tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita hanya memberi setakat yang termampu saja. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ada 4 hakikat iman yang disebut oleh Imam Badi'ul Zaman Said. Saya kena cepat sebab time saya hanya setengah jam. Ya. Kalau syarah tadi mungkin 1 jam 2 jam, sedap sikit. Tapi kita ambil setengah jam, kita bagi yang inti-inti saja. Imam Badi'ul Zaman Said Nursi mengatakan hakikat iman ini ada 4 saja. Kita pusing macam mana kita belajar Islam segala macam, hakikat iman ini ada 4. Yang pertama, Imam Badi'ul Zaman Said Nursi seorang tokoh ulama yang hebat daripada Turki. Jalur daripada emaknya Sayyidina Husain, daripada ayahnya adalah Sayyidina Hasan, seorang yang memiliki nasab keturunan yang hebat daripada zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang katakan iman ini ada 4 hakikat iman. Yang pertama al-faqru. Al-faqru, al-faqr bermakna kita ini jangan ada perasaan memiliki di kalangan hamba Allah Taala. Kita tidak memiliki apa-apa. Harta kita yang ada di bank itu bukan milik kita. Harta kita yang ada dalam bentuk rumah itu bukan milik kita. Harta yang kita ada dalam bentuk anak-anak itu bukan milik kita yang hakiki. Isteri kita juga bukan milik kita yang hakiki. Diri kita juga bukan milik kita. Al-faqr itu jangan ada perasaan memiliki. We don't own anything in this world. Kita tidak menguasai memiliki apa-apa di dunia ini. Kesemuanya adalah milik Allah. Yang pertamanya kesemuanya adalah amanah Allah Ta'ala. Harta yang ada di tangan kita itu adalah amanah Allah Ta'ala untuk sama ada kita nak melaksanakan amanah Allah Ta'ala untuk menyebarkan, melakukan kebaikan, melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ataupun tidak. Itu amanah Allah Ta'ala kepada kita. Yang keduanya, harta yang ada di tangan kita ini bukan milik kita yang hakiki. Ianya adalah pinjaman Allah Ta'ala kepada kita untuk menguji bagaimana kita menggunakan harta pinjaman ini untuk kita gunakan untuk kepentingan umat, supaya kita masuk kepada kategori khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia dan manusia yang paling banyak manfaatnya. Bagaimana kita nak menggunakan harta yang ada ini untuk kita mendapatkan manfaat daripada umat, dapat manfaat daripada kita. Nombor 2 adalah pinjaman Allah. Dan yang ketiga, harta yang ada di kalangan kita pada hari ini adalah ujian Allah kepada kita. Sama ada harta itu melekat di hati, memang tak keluar, memang susah nak keluar, kita akan sangat baik, ataupun harta itu berada di tangan, senang saja nak kita bagikan. Itulah hakikat harta. Kata Imam Badi'ul Zaman Said Nursi, yang pertama disebutkan hakikat iman yang pertama adalah kita ini jangan ada perasaan memiliki apa sekalipun di dunia ini. Ini semua adalah amanah, ini semua adalah pinjaman, ini semua adalah ujian Allah Ta'ala. Kalau kita faham konsep al-faqru ini, bermakna umat Islam ini tidak akan ada yang miskin. Seperti zaman Umar Abdul Aziz sampai kita mencari-cari, namun mana ada orang miskin? Tak ada. Oleh kerana masing-masing melaksanakan konsep al-faqru, kita tidak memiliki apa-apa, maka ini adalah amanah, ini adalah ujian, ini adalah pinjaman Allah Ta'ala. Kalau ini benar-benar kita pahami, saya fikir insya-Allah akhir Ramadan ini kita akan dapat duit 4 juta.
Jangan minta. Kita yakin al-faqr. Yang kedua al-ajz. Al-ajz bermakna kita tidak ada kudrat apa-apa, kita tidak ada kekuatan. Jangan ada perasaan menguasai, jangan ada perasaan menentukan dalam apa juga yang kita lakukan. Sebab pengakhiran daripada apa yang kita ikhtiarkan adalah Allah Ta'ala. Al-ajz berarti kita lemah, kita ni lalai, kita ni tidak ada kekuatan. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya. Jadi hakikat itu kita kena menyadari bahawa kita harus diminta berusaha bersungguh-sungguh. Akhirnya kita menyerahkan la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ada pengalaman yang menarik di Kedah. Saya pergi Kedah setahun yang sudah. Saya lihat sekolah Habib, sekolah agama, tahfiz dan sains. Bangunannya tersegang indah, 3 tingkat, luas, memang hebat daripada sekolah-sekolah yang ada. Saya menanyakan, di mana anda mendapat duit ini? Sedangkan sekolah ini bermula daripada kilang padi. Sekolah rendah Islam, sekolah Sri Amin di Alustan bermula daripada kilang padi. Sekarang ada bangunan yang tersegar indah untuk mengajar sekolah menengah sains dan tahfiz. Saya kata subhanallah, saya kata kami pening kepala kita. Tiap-tiap Ramadan buatlah macam-macam program untuk kita dapat 20,000, 50,000. Sedangkan cita-cita nak buat bangunan berjuta-juta. Ditakdirkan ada seorang kontraktor datang bertemu. Jangan meminta 2 syarat. Yang pertama, jangan maklumkan siapa yang menyiapkan. Saya akan menyiapkan bangunan apa yang saya minta. Beritahu saya apa yang diperlukan, saya akan siapkan A sampai Z. Siap. Kos semua saya tanggung, semua keperluan pokoknya saya akan siapkan dalam masa yang ditentukan dengan syarat 2 syarat. Bila dah bersetuju desainnya, pihak Habib jangan campur tangan. Jangan campur tangan last minute, mengacau kerja saya. Ya. Biar saya buat bagaimana yang telah diputuskan. Jangan campur tangan tengah-tengah jalan, sebab ini akan melambatkan kerja saya. Dan yang kedua, jangan beritahu siapa dia saya. Siapa dia saya. Ya. Maka siaplah bangunan tersebut. Dan semua orang heran. Dan siapa pun tak tahu siapa dia. Ya. Akhirnya saya kata, saya pergi ke jumpa besar. Saya kata atas otoriti saya sebagai pimpinan jamaah, sudah kena beritahu siapa dia. Ya. Orang lain tak perlu berkasihan, tapi saya sebagai ketua kamu kena beritahu. Dia tak beritahu siapa dia, tapi dia beritahu bahawa dia adalah salah seorang daripada parent sekolah sini. Yang alhamdulillah dia buat confession apabila dia mulai melakukan infak fisabilillah yang betul-betul dia sayang. Dia bergerak bergadai untuk menyiapkan sekolah tersebut. Subhanallah, dia kata rezeki saya datang melimpah-limpah. Dulu saya mencari projek, sekarang alhamdulillah projek mencari saya. Ya. Saya tak peduli pada lagi. Projek mencari saya. Dengan cara yang saya pun tak tahu, tapi alhamdulillah bila saya memulakan usaha menyiapkan bangunan ini, projek mencari saya. Dan saya berjanji pula bila siap ini saya akan siapkan pula blok yang lain pula. Sebab dia sudah menikmati ayat Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 261. Ya. Ayat yang selalu kita baca mengenai orang yang infak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala akan menumbuhkan sebuah pokok yang mempunyai 7 dahan, 7 cabang, dan tiap-tiap dahan membuahkan 100 benih-benih, buah-buah yang baru. Bermakna tiap-tiap infak yang kita berikan ganda sampai 700 kali ganda. Al-Baqarah 261. Tuan-tuan dan puan sekalian, mari kita jadikan bulan Ramadan ini bulan kita menginfakkan sebaik yang mungkin. Bagilah yang terbaik, tuan-tuan. Jangan kita bagi yang selebih-selebihan. Kita bagi the leftover, maka yang kita dapat pun benar-benar lebih selebihannya. Bayangkanlah tuan-tuan dan puan, kalau kita sanggup membelanjakan rumah, buat renovation berjuta-juta atau puluhan ribu, tidak ada rumah yang sehebat rumah yang ada di surga nanti, tuan-tuan. Buatlah rumah yang paling hebat pun di dunia ini, tak ada dapat tandingan dengan rumah yang ada di surga, yang dibuat daripada lu'lu', daripada mutiara, daripada intan berlian, daripada emas. Tidak ada. Ya? Janganlah kita membuang duit yang begitu banyak untuk membesarkan rumah, sebab rumah ini akan kita tinggalkan.
Tidak ada rumah yang sehebat rumah di surga. Tidak ada kereta yang sehebat kereta yang berada di surga. Tidak ada perhiasan yang lebih hebat daripada perhiasan yang ada di surga. Kita diminta untuk melaksanakan amanah supaya menjayakan projek yang paling penting bagi saya ini. Dan insyaAllah kalau tiap-tiap orang pada mulai hari ini mengambil sikap untuk infak fisabilillah, bersungguh-sungguh, bukan ala kadar, ya, maka insyaAllah maka ayat Al-Baqarah 261 itu akan menjadi realiti. Wallahi demi Allah ia akan menjadi realiti. Tapi kalau tuan-tuan bagi boleh-boleh kurang bagi nasi sikit, jangan tidak malu pada Ustaz Azmi. Kalau itu saja maka ayat ini tidak akan menjadi satu realiti. Ayat ini hanya mungkin menjadi realiti kalau kita giving the best. Apa yang ada kita bagi maka akan diganti oleh Allah Taala. Semoga insya-Allah kalau kita yakin dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita beriman dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ada dua lagi keimanan yang saya ingat akan saya ulas di Ramadan yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang bahagia Tuan Haji Al-Azhar dan Rahman. Saya telah tunjuk tak besar sebelumnya awal jawabati, tapi dia orang simpan 2 poin lagi itu untuk program istighfar Ramadan tahun harapan. Jadi siapa yang nak lengkapkan maklumat itu kena datang lagi sekali tahun depan. Jadi tuan-tuan dan puan sekalian, saya ingin mengumumkan jumlah kutipan kedua kita, iaitu sebanyak RM922 dan digabungkan dengan kutipan pertama tadi RM1,087. Jadi jumlah dia adalah RM2,009. Fasa pertama itu berapa saja? 8 juta. 10 juta. Jadi kita dah ada RM2,009 daripada 10 juta. RM2,009 dah berapa? Baik, okay, seterusnya ialah kita ada sedikit tayangan montaj sekolah yang kita cadangkan ini. Silakan. Saya minta rakan-rakan pimpinan Amin untuk menayangkan